Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan juga terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan tadi. Saya ingin menjawab soalan-soalan yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Pertama sekali, soalan daripada ahli yang berhormat Payah Besar yang telah menyebut tentang Bionexus dan juga industri angkasa dan juga penggalakan cukai kepada industri perfilman. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan Dewan Yang Mulia ini, kerajaan terus menggalakkan aktiviti Bionexus bagi memastikan syarikat terus melaksanakan aktiviti penyelidikan dan menghasilkan produk yang berkualiti. Seperti juga dengan industri angkasa yang disediakan galakan cukai dan dipertimbangkan dalam Jawatan Kuasa Nasional mengenai pelaburan. Ini akan memastikan Malaysia terus menjadi hub serantau bagi aktiviti MRO dan aeroangkasa. Untuk makluman juga, industri ini dipandu oleh Pelan Tindakan Industri Aeroangkasa Malaysia 2030 menyasarkan untuk menjana pendapatan 55.2 bilion dan pekerjaan mahir yang berpendapatan tinggi kepada 32,000 rakyat Malaysia menjelang tahun 2030. Walau bagaimanapun kita sedar bahawa sektor ini masih jauh daripada sasaran. Oleh itu, pakej galakan industri aeroangkasa ini akan dilanjutkan dengan penambahbaikan. Bagi insentif untuk industri perfilman, kerajaan mengambil maklum cadangan idea yang bagi Payah Besar berkenaan dengan influencer. Dan kita faham golongan ini akan mendapat pendapatan melalui aktiviti yang dilaksanakan walaupun tanpa insentif-insentif terdahulu. Untuk Putrajaya telah membangkitkan beberapa persoalan yang paling utama dan saya rasa paling penting ialah tentang isu pelepasan cukai untuk anak-anak kurang upaya pembelajaran. Untuk maklumat, tadi saya pun dengar kononnya kerajaan tidak kurang prihatin dan mengajak supaya kerajaan lebih prihatin. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pelepasan cukai pendapatan sehingga 4,000 ini merupakan satu dasar baru yang diperkenalkan oleh kerajaan Madani. Jadi ini perkara baru. Ya, kalau nak kata tidak prihatin, dulu tak pernah buat. Sekarang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Saya sedar dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Putrajaya dan juga Rasah bahawa mungkin angka ini masih belum memadai. Kita akan berusaha untuk mengambil semua cadangan yang diberikan untuk menambah mungkin di masa hadapan. Tetapi untuk maklumat juga, ibu bapa kepada anak-anak kurang upaya sebenarnya boleh menuntut pelepasan cukai lain. Contohnya bagi perbelanjaan, membeli peralatan sokongan asas sehingga RM6,000 dengan syarat anak kurang upaya tersebut berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Dan selain itu, ibu bapa yang mempunyai anak kurang upaya juga boleh menuntut pelepasan cukai anak sebanyak RM6,000 berbanding anak bukan OKU sebanyak RM2,000. Secara kesimpulannya, kalau kita tambahkan segala pelepasan, maka ibu bapa untuk anak-anak OKU ini termasuk anak-anak kurang upaya pembelajaran sebenarnya layak menuntut sebanyak sehingga RM16,000. Yang berhormat, kalau sebelum celah sikit, apa yang kita khawatir yang saya sebut tadi adalah untuk yang ada lebih daripada seorang. Lebih daripada seorang ni bila dia ada had dia RM4,000, itu yang agak menyebabkan ruang itu agak terhad untuk mereka. Sebab itu cadangan tadi atau pertanyaan saya tadi, mengapakah tidak dipertimbangkan supaya wujudkan kategori khusus. Maknanya satu kategori untuk intervensi pendidikan awal kanak-kanak kurang upaya ini dan juga mengambil kira jumlah anak itu bagi membolehkan yang ada lebih dari seorang ini mereka akan mendapat kelebihan dalam konteks membawa anak mereka untuk intervensi. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Putrajaya. Seperti yang saya katakan, ini merupakan kali pertama dasar ini telah dilanjutkan kepada anak-anak kurang upaya pembelajaran. Jadi menunjukkan keprihatinan kerajaan Madani dalam aspek ini. Kita sedar, saya kata tadi, kita sedar bahawa mungkin jumlah ini tidak mencukupi 4,000 setahun. Jadi kita akan menambah baik dasar ini di masa-masa yang akan datang. Keduanya tentang isu kononnya ada kekeliruan berbangkit kuasa untuk meluluskan institusi di bawah
perkara 44/6 Akta Cukai Pendapatan 1967. Ini sebenarnya amat jelas. Tiada sebarang kekeliruan berbangkit dalam aspek ini sebab kuasanya memang sepenuhnya diletak di bawah Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri KPHDN. Institusi ataupun organisasi yang berminat perlu memohon terus kepada KPHDN dan akan dipertimbangkan mengikut ketetapan seperti mana yang digariskan melalui garis panduannya berkuat kuasa. Kelulusan ini secara bertempoh mengikut kebiasaan selama 5 tahun dan akan diteliti dan disemak oleh KPHDN sebelum kelulusan baru diberikan. Permohonan lanjutan tempoh perlu dibuat dalam tempoh 6 bulan sebelum tamatnya tempoh pengecualian dan bagi proses kelulusan di bawah subsection 44/6 Akta Cukai Pendapatan ini, Menteri Kewangan ataupun Kementerian Kewangan tidak mempunyai kuasa untuk melulus sebarang permohonan bagi kelulusan di bawah subsection 44/6 Akta Cukai Pendapatan 1967 bagi pihak KPHDN. Dan pada masa yang sama, Menteri Kewangan atau Kementerian Kewangan juga tidak boleh membatalkan kelulusan yang telah diluluskan oleh KPHDN Malaysia di bawah 44/6 Akta tersebut. Yang Muhammad, boleh saya jelas sedikit? Saya perlu masa untuk habiskan. Jadi saya rasa dah cukup dan kita pun dah bincang sebelum ni. Sebab apa yang Memang saya sebut tadi adalah sudah berkaitan jelas dengan tentang akta rayuan. ini. Saya nak jelaskan berkaitan dengan rayuan Okey. yang Saya saya sebut teruskan, tadi. Tuan Yang Terima Dipertua. kasih. Saya teruskan, Tuan Yang Dipertua. Seterusnya ialah isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Segamat dan Tuaran, terutamanya tentang sokongan dan subsidi ataupun bantuan kepada anak muda dari aspek PMKS. Untuk makluman Tuan Yang Dipertua dan Dewan Yang Dimulia ini, dalam Belanjawan 2023, pelbagai insentif telah diberikan kepada PMKS. Contohnya, pengurangan cukai pendapatan dari 17% kepada 15% bagi banjaran pendapatan bercukai yang pertama yang saya sebut dalam pembentangan RUU tadi. Keduanya, 50 juta telah diperuntukkan bagi membina dan menaik taraf 3,000 warung penjajah dan kios yang juga termasuklah sudah tentu mungkin segolongan besarnya golongan anak muda. Ketiga, 176 juta untuk menaik taraf premis dan fasiliti dan 40 bilion diperuntukkan untuk jaminan fasiliti ataupun dengan izin financing bagi usahawan PMKS. Manakala 1.7 bilion dalam bentuk kemudahan pinjaman kepada pengusaha kecil di bawah agensi seperti Bank Negara, Bank Simpanan Nasional dan Tekun. Inilah antara lain program-program bantuan yang telah dikemukakan kepada anak muda terutamanya dari sektor PMKS. Soalan seterusnya juga dari Rasa tentang SSPN dan juga sebenarnya telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat yang lain, contohnya Putrajaya. Untuk SSPN saya rasa isu yang telah dibangkitkan ialah kononnya U-turn. Saya rasa sebelum RUU Kewangan dikemukakan masih ada lagi masa untuk kerajaan mendengar perintihan dan juga maklum balas daripada rakyat. Jadi hari ini baru kita nak membentangkan RUU yang berkenaan dengan pelepasan cukai SSPN ini. Jadi saya rasa kesimpulannya bab SSPN ini kerajaan telah mendengar suara dari rakyat, suara dari ahli-ahli parlimen termasuk ahli-ahli parlimen pembangkang dan kita memulihkan semula ataupun melanjutkan pelepasan cukai pendapatan ke atas SSPN sehingga tahun 2024. Saya juga dengar ada cadangan-cadangan untuk melanjutkannya melampaui tahun 2024. Saya rasa daripada pengalaman terdahulu memang dia akan memberikan tempoh-tempoh tertentu dan sehingga tempoh tersebut mungkin tahun depan kita akan melihat semula dan menelitikan semula dasar ini, mengambil maklum balas pendapat daripada semua pihak termasuk pihak pembangkang di sebelah sana untuk membuat keputusan yang seterusnya. Boleh saya tanya sikit ya Muhammad? Saya rasa perkara ini sudah dijawab dan sudah pun dimuktamadkan, jadi saya rasa kita tidak perlu lagi untuk melanjutkan isu ini. Tentang pengampunan cukai oleh Rasa juga, seperti yang diumumkan dalam Belanjawan 2023,
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM akan melaksanakan semula program pengakuan secara sukarela. Dan melalui program tersebut, penalti akan ditawarkan pada kadar 0% bagi pengakuan sukarela kepada LHDNM yang dibuat dalam tempoh setahun, iaitu mulai 1 Jun 2023 sehingga 31 Mei 2024. Berdasarkan prestasi kutipan cukai dari program pengakuan sukarela yang dilaksanakan oleh LHDN sebelum ini, kerajaan menganggarkan tambahan hasil yang boleh dikutip daripada cukai langsung adalah sebanyak 500 juta untuk tahun ini dan 1 bilion ringgit untuk keseluruhan tempoh program iaitu sehingga 31 Mei 2024. Tentang cukai keuntungan modal untuk pemindahan ataupun milikan saham yang tidak tersenarai, kerajaan mengambil maklum cadangan YB Rasa itu dan semua isu berkaitan dengan pelaksanaan cukai keuntungan modal termasuk kadar yang rendah, jenis-jenis transaksi pindah milik saham antara ahli keluarga untuk dikecualikan dan sebagainya. Semua ini akan dibawa bagi sesi libat urus bersama dengan pihak berkepentingan. Terima kasih Timbalan Menteri. Untuk YB Machang yang telah menyebut tentang pelepasan cukai bagi program-program ataupun upskilling dengan izin dan reskilling terutamanya untuk para doktor. Pelepasan cukai sedia ada, memang ada di bawah kategori yuran pengajian sendiri yang telah diberikan sehingga RM7,000 bagi semua kategori peringkat pengajian meliputi sebarang bidang atau kursus pengajian di peringkat sarjana atau doktor falsafah termasuklah pengajian kedoktoran. Jadi ini bagi menjawab soalan YB Machang tadi. Manakala bagi peringkat selain sarjana atau doktor falsafah pula, bidang-bidang yang terlibat ialah undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vocational, industri, saintifik atau teknologi. Untuk tendang walaupun tidak ada, perlukah saya jawab sebab beliau telah dijemput untuk rehat. Jawab. Boleh tulis. Okey. Jika tidak ada boleh tulis. Secara bertulis. Jadi saya akan bagi secara bertulis mengikut panduan oleh Tuan Yang di-Pertua. Untuk YB Bagan tentang cukai barangan mewah dan cukai keuntungan modal, kerajaan mengambil perhatian tentang cadangan dan pandangan YB Bagan tersebut berkenaan dengan kedua-dua cukai. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kajian sedang dijalankan termasuklah sesi libat urus dengan semua pemegang taruh dan pihak berkepentingan untuk memastikan cadangan-cadangan yang dilaksanakan akan berjalan dengan lancar. Termasuk juga kita mengambil maklum pandangan-pandangan yang telah dikemukakan tadi oleh Yang Berhormat Bagan, Yang Berhormat Rasa dan ahli-ahli yang berhormat yang lain. Untuk permohonan YB Bagan tentang jumlah cukai mengikut pecahan negeri, saya minta untuk diberikan secara bertulis kepada Yang Berhormat Bagan. Tuan Speaker. Terima kasih. Bagi ahli dari Pasir Mas, Yang Berhormat Pasir Mas telah bertanya tentang akta stamp. Untuk makluman, nilai duty stamp yang dikenakan bergantung kepada jenis ataupun surat caranya. Terdapat surat cara yang dikenakan kadar tetap RM10, manakala terdapat juga surat cara yang dikenakan duty stamp berdasarkan nilai subject matter dengan izin yang terkandung di dalam surat cara tersebut. Contohnya surat cara pindah milik hartanah yang dikenakan duty ad valorem mengikut kadar di bawah jadual pertama Akta Stamp 1949. Orang ramai sebenarnya boleh merujuk kepada mana-mana cawangan LHDN atau laman web rasmi LHDN bagi untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat bagi urusan penyeteman surat cara. Tentang no gain no loss untuk cukai keuntungan harta tanah, pindah milik melibatkan pemberian oleh seorang warga negara kepada permooleh atas dasar kasih sayang di mana pemberi dan permooleh adalah suami dan isteri, ibu, bapa dan anak, datuk atau nenek dan cucu tidak dikenakan cukai keuntungan tersebut. Dan bagi soalan
pindah milik yang berlaku 3 tahun lepas antara suami dan isteri tidak dikenakan cukai keuntungan. Ini adalah tiada perubahan ke adas dasar yang sedia ada. Masa sudah habis, saya telah juga mungkin untuk YB Sabak Menam yang terakhirnya, ya, tentang adakah pindaan ini mengurangkan ketirisan untuk pengelakan cukai golongan yang berkuasa. Suka cerita saya jawab di sini, kerajaan akan terus, ya, mengejar mana-mana pihak yang mengelakkan pembayaran cukai. Kita tak tunggu macam tadi YB Sabak Menam kata, lepas mereka hilang kuasa baru sedar ada golongan-golongan pembesar yang mungkin mengelakkan cukai. Kita takkan tunggu, ya. Tak kira pembesar, pegawai ataupun penyokong parti-parti mana, sebelah sini atau sebelah sana, kerajaan akan terus memastikan ketelusan dan kecekapan dalam pentadbiran cukai untuk mengurang dan seterusnya memansuhkan, ya, gejala dan jenayah pengelakan saya cukai. sikit Kenderaan rekreasi sebenarnya masa kebangkerian masa sudah tamat Ya, sebenarnya. saya tahu. Ya. Saya Kenderaan nak rekreasi, motorhome, minta maaf tuan YB sebab masa sudah saya perlu menghormati masa parlimen ini akhir untuk menjawab sebab tadi YB tidak berbahas. Kenderaan rekreasi, motorhome, cadangan pelepasan cukai dan sebagainya akan diambil perhatian untuk dikaji di peringkat kementerian dan jabatan sebelum sebarang keputusan dibuat. Sekian saja, itu maklum balas saya kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan. Jika ada yang tertinggal, mungkin saya akan maklumkan secara bertulis. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Mana-mana yang tidak dan dijawab boleh dijawab secara bertulis. Ya.